Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak sembang pasal apa? Hari ni kita nak sembang pasal diet keto. Jadi apa itu diet keto? Diet keto adalah satu cara diet yang menerapkan pola makanan rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Walau bagaimanapun kan, diet ini mempunyai kesannya tersendiri dan boleh membahayakan kesihatan jika tidak diamalkan dengan betul. Diet keto merupakan satu diet yang paling hampir dengan diet Atkins dan diet yang mengurangkan jumlah karbohidrat dan meningkatkan jumlah lemak dengan kadar protein yang sangatlah sederhana. Tujuan mengambil lemak dalam jumlah yang tinggi pada diet keto adalah agar tubuh mencapai keadaan ketosis. Dalam keadaan ini, tubuh akan membakar lemak sebagai tenaga utama mereka. Ketosis merupakan sebahagian daripada ketoacidosis, merupakan satu keadaan yang bahaya yang banyak terjadi kepada penghidap penyakit diabetes type 1. Walaupun terdapat banyak pro dan kontra untuk diet ini, terdapat juga kajian-kajian yang mendapati bahawa diet ini selamat dan efektif, terutamanya kepada penghidap penyakit obesiti. Sebelum diamalkan untuk menurunkan berat badan, sesungguhnya diet keto ini mampu mengatasi beberapa penyakit, terutamanya untuk mengurangkan risiko penyakit epilepsi, iaitu kejang, yang tidak boleh ditangani dengan ubat-ubatan. Terdapat beberapa keadaan yang boleh dimanfaatkan dalam diet keto ini. Antaranya ialah mampu mengawal gula dalam darah pada penghidap penyakit diabetes tahap ni. Itu merupakan diet yang disarankan selagi lemak yang diambil adalah lemak yang sihat. Lemak yang sihat adalah terdapat dalam ikan salmon, kacang-kacangan dan juga alpukat. Pengambilan karbohidrat yang rendah dipercayai mampu mengawal gula dalam darah secara efektif, mengurangkan risiko penyakit jantung. Diet keto ini akan mengambil banyak lemak sihat yang akan mampu mengurangkan risiko penyakit jantung. Hal ini dijangka kerana diet keto mampu menurunkan insulin dalam badan dan seterusnya mengurangkan penghasilan kolesterol dalam badan. Keadaan ini akan menyebabkan risiko kurangnya penyakit jantung maupun tekanan darah tinggi. Ketiga, mengurangkan risiko gangguan sistem saraf. Selain epilepsi, diet keto juga membantu mengurangkan risiko penyakit Alzheimer dan juga penyakit Parkinson. Seperti yang kita tahu, diet keto ini kita akan mengorbankan pengambilan karbohidrat yang banyak. Dalam pola diet keto yang standard, kita akan mengambil 75% lemak, 20% protein dan juga 5% karbohidrat. Diet keto tinggi protein pula mempunyai pengambilan protein yang tinggi sedikit, iaitu 60% lemak, 35% protein dan juga 5% karbohidrat. Ini disarankan minimum selama 2 hingga 3 minggu sehingga maksimum 6 hingga 12 bulan. Jadi apa makanan yang disarankan dalam diet keto ini? Antaranya ialah telur omega 3, daging, ayam, ikan tuna, salmon, sayur-sayuran, kacang seperti almond, alpukat. Jadi, ini adalah contoh sarapan untuk diet keto yang baik. Jadi apa yang kita patut hindarkan dalam diet ini? Antaranya ialah nasi, gandum, minuman dan makanan yang manis, lemak yang tidak sihat seperti minyak sayur dan juga mayonis. Jadi apa kesan diet keto ini? Diet keto ini mampu membuatkan tubuh kita berasa lemas, susah untuk tidur, mual, menghilangkan kita punya fokus dan mengganggu kita punya perut kerana berasa lapar.
Ini adalah kesan akibat daripada keton badan yang terlalu banyak. Okay, pada asasnya, diet tidak akan memberikan kesan yang sama kepada setiap individu. Jadi asasnya, pergilah berjumpa doktor ataupun ahli gizi jika hendak memulakan diet ataupun diet keto. Terima kasih.